Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pertama kita rafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang masih lagi memberikan kekuatan dan kesihatan kita untuk kita berada dalam majlis ilmu, majlis yang terbaik di antara majlis-majlis yang Allah berikan kemudahan untuk kita mencari ganjaran pahala yang besar, dan kita mengharapkan majlis yang begini Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Seterusnya kita beristiqamah dengan ilmu yang sebenar-benarnya ini, dan akhirnya Allah memberikan kita ganjaran pahala yang besar sehingga Allah memudahkan bagi kita jalan ke syurga, dan insya-Allah mudah-mudahan Allah memudahkan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan pada hari ini kita sambung balik pelajaran kita yang lepas yang masih lagi berkisar, tajuknya contoh-contoh perbuatan baik dan kebalikannya atau sebaliknya, dan kita telah memberikan beberapa panduan petunjuk melalui hadis-hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terangkan kepada kita melalui pensyarah kitab ini, Abdullah ibnu Abdurrahman Al-Bassam, ya, yang pengarang kitab Ibnu Hajar Al-Asqalani. Pada muka surat 72 kita sambungkan balik. Suka menyebar kabar-kabar yang belum tentu kebenarannya, orang seperti ini pada umumnya keliru dan banyak mengada-adakan berita yang tidak benar. Perbuatan ini sangat bertolak belakang dengan akhlak Islamiah sebagaimana yang Maaf, line clear ke? Macam ada gangguan pula. Dah okey Ustaz. Okey. Baik. Di antaranya ialah berkaitan dengan hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita tentang menyakiti kedua ibu bapa. Sudah tentu kita faham bahawa ianya adalah satu perbuatan kabair, dosa besar yang akan kita perbahaskan lagi pada pelajaran-pelajaran yang akan datang. Ya, menyakiti kedua ibu bapa dalam apa juga bentuk adalah dosa besar. Oleh kerana itu kita kena berhati-hati dalam bab-bab yang berkaitan dengan orang-orang tua, mak ayah kita. Tak kiralah kita ni dalam usia dah bercucu pun, tapi kalau ada mak ayah maka masih lagi dikategorikan anak. Ya, maka kena jaga kedudukan ibu dan ayah kita. Kemudian pada hadis yang akan kita baca sebentar lagi yang berkaitan suka menyebarkan kalam ucapan-ucapan ataupun perkataan-perkataan yang belum jelas kedudukannya. Ya, hatta kalau jelas pun kalau kita nampak boleh menimbulkan fitnah, tidak perlu disebarkan. Atau kalau dah betul clear sekalipun, kalau mendatangkan keburukan pada apa yang kita sebarkan, maka tidak perlu disebarkan. Okey. Apatah lagi kalau tidak jelas sekarang disebabkan isu-isu yang berlaku pada zaman sekarang dengan teknologi yang kita miliki, gadget-gadget yang kita miliki ini, akhirnya kita memudah sampai je forwardkan pada orang, sampai je forward kepada orang. Ini adalah satu fitnah yang terbaru yang kita nampak. Begitu cepat kita menyebarkan fitnah, begitu cepat kita mengambil dosa-dosa yang bukan tidak sengaja, tetapi yang dibuat dengan tidak berhati-hati kerana ingin menyebar. Apatah lagi dalam diri kita seolah-olah nak mengatakan biar aku dulu yang menyebarkan. Ya, berbahaya. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah, jaga adat kita sebagai orang yang dah ada pahaman Quran dan Sunnah ini, supaya setiap perkara-perkara yang begini tidak disebarkan dengan mengikut kehendak kita.
Pasal dalam bab-bab ini tak payahlah kita nak sebar-sebar kalau tak berapa yang tak jelas misalnya. Hatta kadang-kadang fake news ni dia berlaku dalam keadaan yang kita nampak real betul-betul. Dan saya ingatkan kalau perlu yang mana boleh mendatangkan kontroversi ataupun mendatangkan efek pada masyarakat, maka tinggalkan lebih baik daripada kita meneruskan. Ya, sudah tentu meninggalkan itu dapat pahala, meneruskan yang tak jelas confirm kita berdosa. Ya. Disebabkan itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, maksudnya di antara baiknya keislaman seorang itu ialah meninggal hal yang tidak bermanfaat baginya. Itu lafaz yang umum, namun berselisih pandangan dalam bab kedudukan hadis. Ada yang mendhaifkan tapi dhaif tayassir, dhaif yang lembut, dan ada yang mensahihkan dengan hasan li ghairihi, maksudnya bisyawahid yang mengisyaratkan kepada kita dalam bab ini Syekh Albani menghasankan hadis tersebut. Dan kita mengatakan bahawa maknanya memang betul bahawa termasuk hak keislaman seseorang itu, pribadi seorang Muslim yang betul-betul bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, ya, dia tinggal apa yang tidak bermanfaat kepadanya. Ya, kadang-kadang kita ni dah tua, suka juga lagi main game. Ya, kita katakan itu tidak bermanfaat. Dulu orang duk sibuk, kita kata sembang kedai kopi. Sekarang dah tak ada dah. Ya, kita duk tengok benda-benda yang tidak bermanfaat pun, itu di antara perkara yang tidak bermanfaat. Okay. Oleh kerana gadget-gadget yang ada pada tangan kita ni, apa yang kita lihat itu bergantung pada kedudukan kita, ya, dan kedudukan kita beriman kepada Allah ataupun tidak. Kalau kita yakin Allah menyaksikan apa yang kita lakukan, maka kita akan ada perasaan takut dalam perkara tersebut. Kemudian banyak bertanya di antara perkara yang berkaitan dengan hadis yang kita bincang, banyak bertanya. Dia bukan masalahnya banyak bertanya itu seperti macam budak-budak bertanya, ayah ni apa, ibu ni apa, kenapa begini, kenapa. Kalau budak-budak bertanya, ia nak mendevelopkan dia punya pemikiran dan kefahaman dan pengetahuan dia. Tak menjadi masalah. Ya, kita je yang tak larat. Banyaknya tanya budak ni, kumpas orang kan. Ya, dia bertanya masak begini. Tak apa, dia nak mencari maklumat, informasi yang mana dia berada di alam ni, bukan seperti kita berada di alam ni. Kita dah sampai kepada 50-60 tahun, mereka baru lagi, ya, dan mereka nak mencari maklumat dan jawablah dengan baik. Pertanyaan-pertanyaan begitu jawablah dengan baik, kerana ianya mendidik. Walau banyak kali dia bertanya, jawablah. Ya, jawab, mak ni kuih apa ni? Kuih bangkit lah. Kenapa dia tak bangkit lah? Kan? Jadi pandai-pandailah kita menjawabnya dengan cara yang baik. Ya, pasal budak-budak bukan reti apa pun. Tapi dia nak mendevelopkan dia punya pemikiran, otak dia, dan maklumat-maklumat baru nak masuk pada dalam dirinya. Dan begitu juga kalau orang yang bertanya, disebabkan ayat Al-Quran mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, maka bertanyalah kepada orang yang mengetahui. Ya, lafaz ini amat penting. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam Al-Quran telah memberikan satu lafaz yang cukup syumul, yang cukup sempurna, mengisyaratkan bertanyalah kepada ahlul dzikri. Orang dia tak kata ahlul Quran ke ahlul hadis ke, tak. Dia kata ahlul dzikri in kuntum la ta'lamun, kepada jika kamu tidak mengetahui. Ahlul dzikri ini adalah orang yang mahir dalam bidang-bidang apa juga bidang yang dimiliki. Kalau kereta foreman tu, maka bertanya kepada dia dalam masalah kereta. Jangan kita masalah kat dapur pergi tanya kat foreman. Ya, kalau kita tak tahu masalah apa, tanya kepada chef. Ya, kita bertimbun chef kita. Kalau tak tahu dalam masalah pendidikan, kita rujuk kepada pendidikan. Begitu kedudukan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Oleh kerana itu bila ditanyakan bahawa apa yang Al-Quran ajar, semua sekali, ya, diajarkan kepada kita dengan konsep fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang mengetahui jika kamu tidak mengetahui. Maka ia mengisyaratkan semua bidang mesti ditanya kepada orang yang mengetahui. Itu kaedah yang amat penting. Tetapi sayang masalahnya masyarakat kita ni, ya, bila dia nak bertanya, dah bukan bertanya kepada orang yang mengetahui.
Ya, dia bertanya, dia agak-agak dia tanya orang tu, tanya orang ni, terutamanya di bahagian agama Islam. Ya, bila bahagian agama ini, rujukan yang paling penting adalah orang-orang yang mengetahui bagi kami ialah ulama-ulama kibar besar Majlis Fatwa Arab Saudi. Itu di antara rujukan kita yang paling besar. Kenapa? Kedudukan mereka yang Masya Allah, yang masih lagi mudah-mudahan Allah pelihara dengan setiap fatwa-fatwa yang dikeluarkan adalah penuh dengan amanah, penuh dengan dalil istinbat yang cukup teliti dan rapi, ya. Jadi kedudukan para ulama menyusunkan, memastikan fatwa-fatwa mereka itu ya bukan bertepatan dengan kehendak pemimpin, tidak, bertepatan dengan nas-nas, dalil-dalil supaya kepentingan ummah ini terselamat, ya, terjaga. Itu pasal macam isu misalan isu COVID-19 misalan. Ya, tuan-tuan dan puan-puan jangan tanya ustaz. Ustaz sendiri tak tahu apa dia COVID-19. Ya, tetapi dia kena tanya kepada orang yang pakar bidang dalam bahagian perubatan. Lepas tu baru dirujuk kepada ustaz dan terangkan apa dia. Macam itu kaedah dia. Kerana ustaz boleh menelitikan ataupun para ulama akan menelitikan apa dia itu COVID-19 dan apa dia itu vaksin dan sehingga dia mengeluarkan fatwa. Kalau nak tanya pada ustaz tentang ya tentang apa ni, tentang jaga baby pun belum tentu selamat, belum tentu tahu, ya, anak dia pun tunggal langgang dia nak jaga. Pasal kita tidak ada kemahiran, melainkan beranak tu isteri dia bersalin, dia jaga, dia ambil berat, lepas tu dia belajar bagaimana nak pakai pampers baby, dulu pakai lampin baby, macam mana nak bendung, ya. Ini dia bendung macam lepas pisang jadinya. Apa kesudahannya? Mengisyaratkan kepada kita kena tanya kepada orang yang mahir. Ya, kena tanya kepada orang yang bidangnya, lalu di situ baru ditanya kepada ulama untuk bagaimana pandangan ulama dalam bab-bab yang begini. Di situ ustaz baru boleh keluarkan. Kalau tanya ustaz tentang COVID-19, ya, apa yang dia tahu? Kita tidak ada maklumat. Kita kerana bukan kemahiran dia. Oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, isu-isu ini berkait rapat yang perlu kita fahami, ya. Minta keluarkan maklumat, lepas tu para ulama dia akan membahaskan, ya, adakah boleh, adakah tidak, yang isu yang besar seperti injection vaksin, ya, perlu kita meneliti qaul-qaul ulama yang rujukan mereka masya-Allah tabarakallah. Kerana apa? Kerana isu-isu ini berkaitan dengan isu konspirasi, isu apa yang orang yang banyak salah faham terhadap perkara ini yang menyebabkan, lihat bagaimana bila penafsiran itu salah, dia akan menjadi salah sana, salah sini, tafsir Dajjal pun salah, semuanya salah. Jadi di sini perkara yang penting dalam bab ini, kita kena bertanya kepada orang yang tahu, orang yang memang bidang dia. Bila kita bertanya kepada orang yang bidangnya, alhamdulillah, ya, alhamdulillah. Tanya mak bidan bahagian perbidanan mereka. Ya. Tanya makcik limah yang jual kuih dengan nasi lemak, tanya apa? Bahagian pemakanan. Ya. Jangan tanya mak bidan bagaimana nak buat lepat pisang. Itu yang dia cerita. Lepat pisang macam balut baby pula. Ya. Jadi tak jadi semuanya. Jadi insya-Allah. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada ahli zikir, orang yang mahir dalam bidang masing-masing, biarkan mereka berada dalam bidang masing-masing. Tuan-tuan dan puan-puan pun pernah berada dalam bidang masing-masing, itu adalah fardu kifayah. Fardu kifayah sebagai seorang yang melakukan kerja ada pahalanya. Bidang-bidang yang tuan-tuan dan puan-puan terjun satu ketika dahulu yang tidak melanggar syarak, itu adalah fardu kifayah yang mana ada pahalanya, besar pahalanya. Ya. Tetapi ingat, fardu ain mesti clear. Fardu kifayah ini adalah tuntutan untuk kebaikan umat Islam yang mana kita mewakili untuk membantu mereka. Seperti guru, seperti doktor, seperti engineer, seperti kontraktor. Semua itu fardu kifayah. Hatta orang yang buang sampah, orang yang mengangkat sampah, bukan buang sampah merata tu.
yang mengangkat sampah itu pun telah menunaikan tuntutan fardu kifayah. Hatta petani-petani, nelayan pun termasuk dalam orang yang menunaikan tuntutan fardu kifayah. Bahkan maklimah, makminah, makkiyah yang jual nasi lemak tu, ya, nasi goreng tepi jalan tu, apa semua, kedai tom yam tu, menunaikan tuntutan fardu kifayah. Walaupun mereka mendapat keuntungan dunia, tak menjadi masalah. Tetapi itu adalah tuntutan fardu kifayah. Ini macam yayasan taklim pun menunaikan tuntutan fardu kifayah untuk menyampaikan fardu ain. Masya Allah. Ya, satu ganjaran yang paling besar, ya, di antara wasilah-wasilah yang dilakukan oleh yayasan taklim ini. Masya Allah. Kita doakan mudah-mudahan Allah istiqamahkan. Ya Allah istiqamahkan. Baik. Dalam Al-Bukhari, hadis dan juga Muslim disebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Sa'ad ibn Abi Waqqas bahawa Nabi bersabda, inna a'zabal muslimin jurman man sa'ala an syai'in lam yuharrim fahurima min ajli mas'alatihi. Okay. Di antara kejahatan yang terbesar dilakukan oleh seorang muslim adalah dia menanyakan hukum tentang suatu perkara di mana sebelumnya tidak diharamkan. Kemudian perkara tersebut diharamkan kerana pertanyaan itu. Okey. Di antara perkara yang amat menarik sekali dalam bab pertanyaan ini, memang dibenarkan kita melalui ayat tadi, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Namun di kalangan manusia ini ada yang mana dia bertanya bukan bertanya untuk mendapat ilmu. Kalau bertanya untuk mendapat ilmu dibenarkan syarak, bahkan disuka oleh syarak. Tetapi dia bertanya untuk nak ngena, kata orang, untuk mencari helah, untuk mencari apa yang sesuai dengan hawa nafsu dia, ataupun untuk mengenakan orang lain. Begitu pertanyaan. Ya, dia bertanya nak siniskan orang lain misalnya. Itu bukan pertanyaan yang baik. Ya. Kalau pertanyaan itu untuk mensiniskan ataupun ialah tengok keadaan, tetapi kalau bertanya tu memang nak menyakiti orang lain, jangan. Ya. Ada pertanyaan yang betul-betul ingin dapat maklumat, ya, maka itu dituntut, ya, tuntut sekali, terutamanya dalam masalah akidah. Ya, dalam masalah akidah, masalah agama perlu ditanya kepada orang yang betul-betul bidangnya. Dia tidak boleh bertanya kepada orang biasa. Orang biasa tidak akan memahami dalam masalah agama, kerana itu bukan bidang mereka. Mereka hanya diarahkan dengar, dan yang mana bertepatan banyakkan sifat open-minded, pemikiran terbuka, ya, di bawah manhaj Quran dan Sunnah, ya, bertanyalah. Tetapi ingat, bila kita bertanya kepada seseorang ustaz itu, jangan taksub pada ustaz-ustaz tersebut. Kita boleh berlapang dada, ya, boleh menerima dan boleh menolaknya jika ada benda-benda yang tak kena. Kerana ustaz bukan para nabi. Ya, Rasulullah maksum, tetapi ustaz tidak maksum. Maka kadang-kadang dia punya pandangan itu tersilap. Maka kalau kita dah fanatik, kita dah block diri kita dengan sifat taksub, maka habis, segala-galanya tertutup. Mata kita tertutup. Taksub menutupkan pandangan yang betul. Okey? Jadi bertanya. Dan di antara pertanyaan yang dilarang oleh Rasulullah SAW adalah pertanyaan yang seperti dilakukan oleh Bani Israel terhadap Musa. Ini pertanyaan untuk mencarikan kesempatan untuk melepaskan diri dia. Misalnya kadang-kadang kita ada orang bertanya, ya, tentang ustaz, ya, boleh tak begini? Ada satu perkara tu dia tanya. Lalu ustaz tu mengeluarkan fatwa apa yang dia nampak ataupun memberikan pandangan dia apa yang dia nampak melalui hukum dalil-dalil. Lalu dibaginya begini, ya, dalil mengatakan tak boleh. Dia pusing lagi. Ya, dia pusing supaya ustaz kata boleh. Lah, pening kepala ustaz nak menjawab. Dia nakkan biar ustaz kata boleh. Subhanallah. Banyak kali pertanyaan ini yang saya terima pun begitu. Kadang-kadang sampai ke muncak kita pun nak menjawab, kita menjawab cara baiklah. Tetapi bila dah pusing-pusing, dia nakkan dia buat tu boleh. Tuan-tuan dan perempuan, kaedah agama ini, jangan kita buat dulu baru bertanya hukum hakam. Tetapi tanya hukum hakam dulu baru berbuat. Bila kita berbuat dulu tanya hukum hakam, lepas tu kita nakkan matching antara hukum hakam dengan kita ni.
Mana maunya? Takkan jadi. Ya, oleh kerana itu utamakan hukum hakam, lepas tu barulah buat. Ini buat dulu, tanya hukum hakam, dah tak selari, mula kita nak selarikan. Minta jugalah fatwa. Ustaz ni tak pandai. Pergi ustaz lain, nakkan fatwa. Lepas tu, ustaz lain pula bagi tak sama, tak best ustaz ni pula. Lepas tu nanti dia mengatakan ada di kalangan ustaz yang membenarkan. Itulah. Ya, perbuatan ini yang menakutkan. Ya, perbuatan ini melepaskan diri namanya, ya, dalam keadaan yang dia tersilap buat tidak berpandukan kepada agama. Dia tak tahu bahawa ustaz-ustaz pun ada juga kalangan ustaz yang mungkin wallahu alam yang kena rasuah, ya. Maksudnya bukanlah rasuah macam mana yang dah dibantu dah dini, dia minta ustaz tu satu pandangan dengan dia. Nauzubillah min zalik. Jangan. Kenapa saya ceritakan dalam bab ini berkaitan dengan kisah Bani Israel, yang mana Allah menasihatkan mereka supaya jangan banyak bertanya, bukan kerana apa, apabila Rasulullah menegur para sahabat yang banyak bertanya dengan tujuan ditakuti seperti mana Bani Israel, ya, yang mana kesan bertanya itu yang menyebabkan hukum hakam terjadi satu hukum hakam yang baru. Bila Allah dah tetapkan, Rasulullah mengatakan bila Allah dah tetapkan sesuatu, terima sahaja. Ya. Kerana apa? Kalau Afwan Ustaz, tak dapat dengar suara. okey. Sebentar. Di antara perkara-perkara yang disebutkan oleh Allah tentang apa yang dilakukan oleh Bani Israel, yang mana Allah menceritakan perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan itu salah. Di dalam surah Al-Baqarah, cuba tuan-tuan dan puan-puan buka surah Al-Baqarah. Surah yang kedua lepas Al-Fatihah tu, kita tengok. Okey. Pada ayat yang pertama sekali ialah ayat 67. Ya. Ayat 67. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jumpa. Kita mulakan. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah qalu atattakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina. Mereka berkata, apakah kamu hendak menjadikan kami bahan ejekan? Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang orang yang jahil. Ya. Ini di antara isu yang dibangkitkan oleh Allah, diceritakan oleh Allah. Bila Allah cerita dalam Al-Quran, benda ni kena ambil tahu. Ya, supaya kita tidak terjebak dengan kejahilan umat-umat yang terdahulu. Bani Israel ni Allah bagi kecerdikan, tapi sifatnya menyebabkan dia menjadi orang yang na'udzubillah min zalik. Okey. Apa yang berlaku? Berlaku pembunuhan. Pembunuhan pada zaman itu yang tidak diketahui siapa pembunuhnya. Ya, kerana apa dikaitkan dengan anak saudara apa semua, dan anak saudaranya meraung-raung dan keluarganya meraung-raung siapa yang membunuh pakcik ni, siapa yang membunuhkan. Semua menunjukkan pembelaannya. Di saat-saat yang begitu kita tidak ada bukti CCTV, tak ada, kalau apa lagi bukti, bahan bukti, tak ada, semua tak ada. Dan bapa saudara lelaki ini adalah lelaki yang kaya. Kaya. Okey. Kemudian
Bila mereka tidak dapat menyelesaikan masalah, lalu mereka merujukkan perkara ini kepada Nabi Musa alaihissalam. Mereka tahu Nabi Musa itu adalah Rasul. Nabi Musa itu adalah Nabi sebagai rujukan kepada mereka. Ya, ingat ya, Bani Israel meletakkan Nabi Musa itu Nabi. Tapi biadab mereka. Mereka letak waktu keperluan, lepas tak perlu, mereka tak ikut arahannya. Di antara ayat ini Allah menceritakan, ingatlah waktu ketika mereka meminta keputusan kepada Nabi Musa, ya, bagaimana nak menyelesaikan masalah. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya mengatakan di sini amat-amat mengharapkan kepada kita semua ni. Apabila kita membicarakan Rasulullah Muhammad Rasulullah, bukan sebarang lelaki. Bila kita membicarakan Rasulullah, dia adalah lelaki yang agung, yang perlu dipuja, yang ada had dia. Jangan puja sampai tahap Allah. Puja dia sebagai seorang Rasul. Maksudnya puja ni mengagungkan dia sebagai seorang Rasul. Bagaimanakah mengagungkan dia sebagai seorang Rasul? Mengagungkan lelaki ini adalah lelaki yang hebat, lelaki yang menjadi utusan dari langit, lelaki yang mengarahkan kita supaya mengikut arahan Tuhan pencipta kita. Itu je. Keagungan yang cukup agung yang kita berselawat pada tiap-tiap hari termasuk hari Jumaat, digalakkan banyak berselawat kepadanya. Dan letakkan perasaan cinta kita, rindu kita, akur kita kepadanya. Bila datang hadis yang sahih, as-sam'u wa ta'ah, kami dengar dan kami patuh. Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuh. Ni cara kita bermuamalah dengan para nabi. Keberkatan pada baginda tu ada. Kewajipan mentaati dengan penuh kasih sayang tu ada. Kalau tidak, kita akan jadi macam cerita Nabi Musa. Orang sebut kata Rasulullah bersabda, mula dia bicara sikit-sikit hadis sahih, sikit-sikit hadis tu dhaif apa semua. Tak, kita berbicara dengan lelaki yang agung. Bukan sebarangan. Kerana perkataannya adalah wahyu. Oleh kerana itu dalam bab Rasulullah SAW perlu tanam dalam diri kita sifat cinta, sifat mengagungkan, sifat kasih sayang, sifat membela. Kena ada dalam jiwa kita. Kalau tidak, kita tidak akan mengucapkan kalimah Muhammadur Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu seperti mana yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Kita akan memandang remeh kepada kalimah Rasulullah, ya, perbuatan hadis-hadis Rasulullah kita akan pandang remeh. Ini masalah kita di akhir zaman, kita tidak mengagungkan Rasulullah pada tempat yang betul. Lihat bagaimana masyarakat kita mengambil hadis-hadis palsu, hadis-hadis dhaif atas alasan apa salahnya hadis. Tuan-tuan dan puan, kalau kita sendiri kita tak suka orang menggunakan kalimah kita, perkataan kita yang tak betul, ini kan pula Rasulullah, Nabi, yang kalimah yang diucap itu adalah agama. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan, kita letakkan Rasulullah kepada tempat yang betul. Kita agungkan dia. Kita jaga hadis-hadis dia. Ya, seperti mana cara yang betul. Baik, di sini apabila Nabi Musa mengatakan, asalnya mereka minta Nabi Musa untuk menyelesaikan masalahnya, lalu Allah mewahyukan. Ingat, para nabi bila melakukan satu perkara di bawah program wahyu. Bukan dia berkata mengikut hawa nafsu seperti Rasulullah. Allah mengatakan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan Rasulullah itu tidak berkata mengikut hawa nafsu, melainkan apa yang diucapkan adalah wahyu. Ya, mungkin kita tak rasa gerun, kagum pada wahyu kerana kita tidak meletakkan Allah dengan sebenar-benarnya. Wa ma qadarullah haqqa qadri. Itu puncanya. Baik. Apabila Nabi Musa mengatakan, bila mereka minta kepada Nabi Musa, dan kita tahu Nabi Musa bermunajat kepada Allah. Yang dikatakan di kawasan di Baitul Maqdis itu tempat para nabi bila dia nak bermunajat mesti ada satu tempat-tempat dia. Ya, tempat batu rock tu kan, ya. Di situ dikatakan begitu tempat munajat dia. Maka dia bermunajat kepada Allah, ya Allah berikan petunjuk, lalu Allah mengatakan, ya, sembelihlah seekor lembu betina. Simple sahaja, arahan itu cukup simple, sembelih sahaja lembu betina. Tuan-tuan dan puan, alangkah indahnya jika mereka katakan as-sam'u wa ta'ah ataupun sami'na wa ata'na, pergi ambil lembu siapa-siapa di tepi jalan jual tu, ya, terus sembelih, selesai masalah. Betul tak? Allah kata lembu betina. Simple.
Kalimah yang cukup simple Allah nak mempermudahkan. Lalu mereka katakan, ya Musa, kamu nak mengejek kami. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan dikaitkan dengan mengejek? Inilah kes waktu mereka yang terselamat daripada sungai lautan Nil tu, ditenggelam dari lautan tu, lalu lautan merah tu, dan diselamatkan masuk ke satu tempat. Lalu Nabi Musa kata, bagi aku tempoh 40 hari aku nak pergi bermunajat ataupun kepada Allah, bertemu dengan untuk bermunajat dengan Allah. Dalam tempoh 40 hari itulah mereka menyembah lembu yang diketuai oleh Samiri. Kita tahu kisahnya. Apabila Musa balik dalam keadaan marah apa semua, diambilnya lembu tu, dibakar, dicairkan. Itulah Tuhan yang kamu sembah. Ya, kamu tak kenal Tuhan yang sebenar. Ya, berbahaya, tuan-tuan dan puan-puan, berbahaya jika kita tidak mengenali Tuhan yang sebenar. Itu yang jadi adat-adat masyarakat kita. Bila kita tak kenal Tuhan sebenar, ada adat masyarakat kita dengan mempercayai sial pada biawak, sial pada ular, kita buat kenduri doa selamat. Kepercayaan kita kepada Allah tak ada. Percaya kepada tahyulat, percaya kepada hantu, pontianak, apa lagi yang dipercaya oleh masyarakat kita. Kita tidak mempercayai Allah dengan sebenar-benarnya. Inilah satu benda yang berbahaya. Kena pula kita ni suka, tak apalah anak kita nak tengok cerita seram, apa salahnya. Tak boleh. Kerana mengajar mereka takut selain daripada Allah. Tak boleh. Na'udzubillah. Ya. Sampai orang mengadu, Ustaz, rumah dia ialah banglo besar. Ya. Anak saya tu, anak dia dah masuk universiti. Ya, toilet sebelah bilik je. Takut nak pergi toilet. Sebab tengok cerita benda-benda yang begini. Na'udzubillah, na'udzubillah. Jangan. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan biarkan anak-anak kita penuh dengan kesyirikan kepada Allah. Jangan. Kerana apa? Masalah hantu ini adalah syirik yang besar. Yang boleh membawa kepada syirik rububiyah. Dan sehingga kepada syirik uluhiyah. Ya, dahsyat. Cukup kita percaya kepada masyarakat kita percaya lambat seorang itu mati disebabkan saka. Cukup itu dah merosakkan akidah syirik rububiyah. Tuan-tuan dan puan-puan, syirik rububiyah bukan senang nak berlaku. Ya, syirik rububiyah maksudnya kita melakukan syirik ada orang yang lebih hebat daripada Allah. Pencipta langit, pencipta bumi, pentadbir langit, alam semesta yang menghidupkan, yang mematikan. Kenapa saya kata begitu? Kerana syirik yang terdapat pada orang mengatakan saka lambatnya mati adalah syirik rububiyah disebabkan Allah yang mengatakan bahawa dia tidak mempercepatkan dan tidak memperlambatkan bila orang itu dah sampai ajal. Dengan arti kata lain, Allah mengatakan dia yang menghidupkan, dia mematikan. Habis kenapa kita meletakkan siapa nama tadi? Saka itu yang menyebabkan lambat mati. Kan syirik. Dia tak sampai ajal lagi, oleh kerana itu dia tak mati. Jangan, ya, ingat iktikad kita. Ini itulah kalau nak cepat mati buka. Dia datanglah khurafat buka atap, ya, duduk apartmen pun kena buka lah. Aku tingkat 4, yang tu lagi atas lagi. Ada 10 tingkat lagi ke atas. Macam mana nak buat? Ya, campak je. Na'udzubillah min zalik. Okey. Jadi soalan yang diberikan oleh jawapan yang diberikan oleh Nabi Musa cukup clear. Akhirnya Bani Israel mengatakan, Musa, kamu nak mempermainkan kami ke? Disebabkan pernah kami menyembah lembu dahulu. Apa Nabi Musa kata? Na'udzubillah. Aku mengikut arahan Allah. Aku tak akan bermain-main, ya, untuk mengatakan apa yang tidak dikatakan oleh Allah. Aku minta perlindungan kepada Allah tidak menjadi salah seorang yang jahil. Ya. Mereka itulah bila Nabi bercakap mereka mula belik. La ilaha illallah. Kenapa tak dengar je patuh? Ya, sehingga Nabi Musa terpaksa mengatakan aku minta perlindungan Allah daripada orang yang jahil seperti kamu. Pemikiran kamu tu, ya, tak tahu akan arahan Allah. Okey, apa lagi? Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Lalu mereka bertanya, mintalah kepada Tuhanmu agar terangkan kami di antara sifat-sifat lembu betina itu. Lalu Allah mengatakan, Musa menjawab, Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bikrun awanun baina dhalik faf'alu ma tu'marun.
Sesungguhnya Allah berfirman, sapi betina itu adalah sapi betina yang tidak tua dan tidak muda, pertengahan antara itu, maka lakukan apa yang diperintah kepadamu. Okey? Asalnya dah clear mana-mana lembu betina. Dia apa bertanya lagi, tahu tak mereka bertanya untuk apa? Untuk tak buat, itu asalnya. Akhirnya Allah katakan, ya, bila mereka minta Musa perincikan. La haula wala quwwata. Pasal ya, itu di antara kaedah-kaedah yang penting ya. Misalnya ibu-ibu lah, suami tu dah bagi duit kan. Kamu gunakanlah. Jangan perincikan, boleh tak saya guna gini, boleh tak saya, dah dia kata secara umum gunakanlah. Ya, secara betul. Itu kaedah yang penting ya. Kenapa? Sudahnya kalau suami boring, dah jangan buat ni, jangan buat ni, jangan beli ni, jangan padan muka kita. Ya, maaf suami-suami. Tapi nak menceritakan, bila dah ditetapkan, Allah katakan asalnya dah sapi betina, sembelih je lah. Sekarang bila dia minta perincian tentang sapi tersebut, dah didapati sapi itu tidak tua dan tidak muda, pertengahan. Berarti anak dara. Lembu tu title dia anak dara. Bukan mak dara, bukan baby dara. Maksudnya betul-betul tengah-tengah anak dara yang mana ianya bersifat masih segar. Okey. Tuan-tuan jelas ya? Jelas. Okey. Tapi ingat, Bani Israel tak jelas lagi. Kita dah jelas dah. Awal-awal, bagi saya awal-awal tadi dah jelas dah. Jadi bila dia minta macam itu, Allah ketatkan, dia menyusahkan dirinya. Okey, apa lagi? Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nadhirin. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menerangkan kepada kami apa warnanya. Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman bahawa sapi betina itu adalah sapi betina yang kuning. Yang kuning tua warnanya, lagi menyenangkan orang yang memandangnya. Dah diketatkan pula. Asalnya boleh sapi anak dara tu ambil je. Dah dia minta perinci sapi yang macam mana, apa warna dia, dan kita menyaksikan ya, lembu ini berbagai-bagai warna. Dan masyhurnya warna kuning. Dan kuningnya bukan kuning yang biasa ni, kuning yang kalau tengok cantik lembu ni. Tu kuning yang mata tengok, masya-Allah cantiknya lembu ni. Kuning berbagai kuning. Ya, tetapi kuning ini kuning yang dilihat dengan mata kepala cantik. Dah jadi satu masalah. Nasib baik dia tak minta perincian tandung dia ke, gigi dia ke, ekor, lagi sakit. Okay, lepas tu mereka mengatakan, qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi innal baqarata syabaha alaina wa inna insyaallahu lamuhtadun. Mereka berkata, pohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menerangkan kepada kami bagaimana hakikat sapi betina itu. Kerana sesungguhnya sapi itu masih samar-samar bagi kami. Dan sesungguhnya kami insya-Allah mendapat petunjuk untuk memperolehi sapi tersebut. Masih samar-samar. La ilaha illallah. Ya, masih samar. Ibu-ibu, tuan-tuan dan perempuan, rasanya bagi kita dah jelas dah. Ya, tak ada samar dah. Nak samar. Okey, tak apa, Allah bagi kesamaran lagi tu. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dalulun tuthirul arda wa la tasqil harsa musallamatun la syiyata fiha. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. Musa berkata, sesungguhnya Allah berfirman bahawa sapi betina itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman dan tidak cacat dan tidak ada belangnya. Mereka berkata, sekarang barulah kami
kamu menerangkan hakikat sapi betina yang sebenarnya, kemudian mereka menyembelihnya dan hampir sahaja mereka tidak melaksana perintah itu. Tahu tak? Apa? Bila Allah mengatakan kamu nak sangat perinci, maka dikatakan sapi itu tidak digunakan untuk bajak tanah. Kerana zaman dahulu digunakan lembu-lembu untuk bajak tanah. Ataupun tidak mengairi, menggunakan untuk ambil air yang dipusing tu sampai sistem air tu dibawa ke ladang. Sedangkan waktu itu bila lembu-lembu dah dewasa digunakan untuk penggunaan itu. Lepas tu tidak berbala, tidak tu, tidak ini, maka akhirnya mereka lakukan. Tapi apa menarik, Allah kata hampir-hampir mereka tak dapat melakukan kerana kewujudan lembu itu tak wujud. Melainkan, ada melainkan. Sedikit sangat. Asalnya boleh dapat di tepi jalan, pada sebelum ayat yang berikutnya, dapat di tepi jalan anak sapi betina tu, ataupun sapi betina, tak sebut pun tua ke muda, sapi betina tu, asalnya boleh dapat dengan harga yang murah. Pada hari yang terakhir itu, hampir-hampir tak dapat melakukannya. Tu dia kesan soalan-soalan. Kenapa? Okey, kita masukkan cerita Israiliyat sedikit yang tidak bercanggah dengan kisah Al-Quran, dengan ayat Al-Quran dan hadis. Dikatakan bahawa kewujudan sapi itu hanya seekor sahaja pada zaman itu dengan sifat-sifat yang diterangkan. Milik seorang anak yatim, ya, seorang janda yang bapaknya adalah orang yang soleh, membela seekor lembu tapi dilepaskan di dalam hutan. Itu je puncanya. Kalau kita teliti balik cerita ni, kita akan nampak orang Yahudi pernah ataupun orang kafir barat pernah membuat cerita. Ya, apa ya? Jack and Beanstalk, Beanstalk apa ke nama dia? Ya, cerita kisah seorang budak muda yang menjual biji kacang, ya, biji kacang, menjual lembu, dan seorang yang beli dengan biji kacang. Yang mak dia campak biji kacang tu keluar, akhirnya dia menjadi apa? Kacang yang besar, kacang gegasi, dia panjat sampai nampak istana gegasi, ya. Di sana banyak harta kan. Itu. Tahu tak? Cerita itu ada kaitan rapat dalam kisah ini. Tang mana kisahnya? Sebenarnya yang dikatakan gegasi besar, kekayaan apa itu disebabkan lembu ini hanya tinggal seekor sahaja. Lalu mereka mencari dan akhirnya didapati ada seekor lembu yang bersifat begitu. Lalu dicari siapa tuannya, didapati tuannya inilah, ya, anak yatim ini dengan ibunya. Lalu itulah harta yang dimilikinya. Satu-satu harta yang dimilikinya akhirnya atas permintaan disebabkan Nabi Musa alaihissalam yang mengarahkan, akhirnya barulah maknya dan anak itu menjual dengan harga dia, ya, yang dikatakan wallahu a'lam, harganya adalah disembelih lembu ini, dibentangkan dia punya kulit dan setiap dinar diletakkan di situ. Bayangkan kalau 1 dinar sahaja yang sebesar duit 50 sen tu, 1 dinar diletak kat situ dengan harga sekarang, ya, sekarang rasanya dah 600-700 ringgit, ya. Bayangkan satu kulit yang penuh, berapa harga dia? Asalnya dengan 4-5 dinar dia boleh membeli lembu tersebut, tetapi disebabkan banyak soal menyusahkan diri mereka, membeli lembu itu dengan harga yang cukup besar, ya. Dan itulah yang disebutkan harta gegasi dalam cerita cerita yang dibuat oleh orang barat tu. Okey, ini nampak tak tuan-tuan dan puan-puan, kesan daripada kita bertanya bukan untuk menyelesaikan masalah. Dan Allah telah berfirman di dalam Al-Quran juga, buka surah Al-Maidah. Surah Al-Maidah, surah yang ke-5, juzuk ke-7, ayat yang ke-101. Muka surat 123, 124. Bismillah. Jumpa? Muka surat 124 ayat 101. Surah Al-Maidah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu nescaya menyusahkan kamu. Dan jika kamu menanyakan di waktu Al-Quran itu sedang diturunkan, nescaya akan diterangkan kepadamu. Allah memaafkan kamu tentang hal-hal itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Okey. Ayat ini mengisyaratkan kepada para sahabat. Allah tegur, wahai sahabat, pasal kesnya pertanyaan yang beginilah. Lalu Allah mengatakan, wahai orang yang beriman, yakni para sahabat pada ketika itu, jangan bertanya kepada Rasulullah SAW yang mana hal-hal yang diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu. Yakni pertanyaan yang nampak bukan pertanyaan untuk menyelesaikan masalah. Ya, kalau pertanyaan itu banyak dalam hadis, tetapi pertanyaan-pertanyaan itu seperti yang ditanyakan oleh Bani Israel. Lalu Allah mengatakan apa? Nescaya akan menyusahkan kamu. Menyusahkan kamu. Jika kamu menanyakan di waktu Al-Quran sedang turun, maksudnya kamu bertanya wahyu masih lagi turun kepada Rasulullah. Hukum hakam akan berubah. Kita tahu macam mana hukum-hukum zina, hukum-hukum arak, hukum-hukum perkahwinan, hukum-hukum itu berubah. Dalam bab arak sahaja 3 ayat diturunkan. Bab perkahwinan juga di akhirnya dalam perang Khaybar, yang mana Imam Syafi'i kan mengatakan inilah ayat inilah hukum yang berubah 2 kali. Yang termasuk dalam perang Khaybar berkaitan dengan perkahwinan mut'ah yang diharamkan sama sekali. Dia berubah-ubah, ya. Begitu juga dalam bab ini, hukum hakam ini, ya, ditakut Al-Quran turun kerana Al-Quran ini wahyu turun. Okey, maka bila wahyu turun dia akan mengubahkan hukum hakam. Maka di situ takut menyusahkan, ya, menyusahkan diri mereka. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah, Allah melarang para sahabat bertanya. Lalu Allah mengatakan apa dia? Saya akan diterangkan kepada kamu, yakni akan menyusahkan kamu. Allah memaafkan kamu. Allah memaafkan kamu tentang hal-hal itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Allah Maha Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Jadi dalam ayat ini, hadis ini mengisyaratkan kepada ayat ini mengisyaratkan kepada kita bahawa kita ini, para sahabat dahulu, dilarang untuk bertanya sesuka hati, untuk mencari hilah. Ya, apa lagi? Allah mengatakan, qad sa'alaha qaumun min qablikum summa asbahu biha kafirin. Sesungguhnya telah ada segolongan manusia sebelum kamu menanyakan hal yang serupa itu kepada nabi mereka. Kemudian mereka tidak percaya kepadanya. Itu kesudahannya. Mereka kafir, mereka menentang Nabi tersebut. Sedangkan asalnya benda itu simple saja. Nak tengok tang mana ayat yang menceritakan mereka menentang. Okey, saya buka. Ya, kita belajar sedikit bagaimana ayat tu berkait-kait. Ya, berkait-kait. Okey. Bagaimana ayat itu mereka menentang Nabi tersebut. Cuba buka surah Baqarah juga. Juzuk yang kedua. Ayat yang ke 246. Ini di antara bagaimana mereka minta, akhirnya mereka sendiri yang menentang. Ia berkaitan dengan satu kisah apabila orang Yahudi ini dikeluarkan dari negeri mereka. Ialah sebab mereka ni
Mereka ni dikeluarkan banyak kali sebenarnya. Hatta dalam peristiwa yang berlaku di Perang Dunia Kedua pun kita tahu kisah-kisahnya, disebabkan beberapa perjanjian yang jahat yang menyebabkan mereka kembali ke Palestin. Ya, ini semua perancangan-perancangan kufar yang akhirnya mereka bertapak di Palestin sana. Mereka adalah orang yang negara haram, mereka menumpang. Walaupun dikatakan Palestin itu adalah tempat asal mereka, tetapi ianya untuk orang yang beriman seperti Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yaqub. Ya, tetapi mereka termasuk golongan yang merosakkan muka bumi, maka tiba-tiba mereka nak claim mereka yang berhak. Nauzubillah. Baik. Kita bacakan sedikit berkaitan dengan pertanyaan, permintaan Nabi orang-orang ni Bani Israel. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Muka surat 40. Alam tara ilal mala'i min bani Israel min ba'di Musa iz qalu li nabiyyin lahum ba'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah. Qala hal asaytum in kutiba alaykumul qitalu alla tuqatilu. قالوا وما لنا ألا تقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. Apakah kamu tidak memperhatikan pemuka-pemuka, yakni ketua-ketua Bani Israel sesudah Nabi Musa, iaitu ketika mereka berkata kepada Nabi mereka, angkatlah untuk kami seorang raja supaya kami berperang di bawah pemimpinannya di jalan Allah. Lalu Nabi mereka menjawab, mungkin sekali jika kamu nanti diwajibkan berperang, kamu tidak akan berperang. Lalu mereka menjawab, mengapa kami tidak mahu berperang di jalan Allah, padahal sesungguhnya kami telah diusir dari kampung halaman kami dan anak-anak kami, yakni ditangkap. Maka tak kala perang itu diwajibkan atas mereka, mereka pun berpaling kecuali beberapa sahaja di antara mereka, dan Allah mengetahui orang yang zalim. Nampak tak? Secara ayat yang pertama ni dah kita nampak bagaimana perangai Bani Israel. Ini kisah Bani Israel selepas matinya Nabi Musa dan Nabi Harun, yang dikatakan Nabi Nabi Shis atau Samuel, ataupun Nabi yang jarang kita tak pernah dengar, bukan Shis, Nabi Yusha ataupun Samuel ataupun Nabi tak ingat ya. Ala kulli hal, mereka ini dah dikeluarkan dari kawasan mereka. Ya, macam mana orang Palestin yang dikeluarkan dari tanah mereka, begitulah mereka ni dikeluarkan, lalu dah lama dah, lalu mereka berpakat kita akan perang. Ya. Lalu mereka bertemu dengan Nabi tersebut meminta supaya Allah turunkan seseorang untuk menjadi ketua, raja, malik sebagai ketua. Kerana zaman dahulu raja berada di depan dalam siri peperangan. Oleh kerana itu mereka mengatakan, doa kepada Tuhan kamu, ya, kami supaya Allah berikan lantik kami seorang ketua di kalangan kami, ya, untuk memerintah agar kami berjihad fi sabilillah. Nabi ni dah tahu perangai kaum dia. Macam mana kita mak bapak tahu perangai anak kita. Dia belit tu, kita tahu. Dan waktu tu Bani Israel ramai. Ya, beribu. Oleh kerana tu Nabi mengatakan, aku takut bila aku minta kepada Allah, Allah wajibkan kamu berperang, kamu tak nak berperang. Ya, kamu tak nak berperang. Lalu mereka pembesar-pembesar kata, takkanlah kami tak nak berperang. Harta kami, tanah kami dirampas, anak-anak kami, isteri kami ditawan, dibunuh. Takkan kami tak nak berperang? Oh, semangat. Tuan-tuan dan perempuan, semangat tak penting dalam bab ini, semata-mata semangat. Kalau cakap berdegar-degar, kan, cakap orang kata macam tong kosong berdebung-berdebung, tak guna. Okey, tapi kita nak cerita ni bagaimana mereka meminta Nabi itu bersungguh-sungguh membuktikan mereka akan berperang.
Kami nak tanah kami balik. Kami nak tanah kami balik. Akhirnya Nabi ni kata, ya. Lalu bila Allah turunkan ayat perang, maksudnya kamu diwajibkan. Itu dia. Itu yang asalnya tak wajib bagi mereka. Tapi bila diwajibkan berperang, maka di situ terbahagi kepada dua kelompok. Yang tak nak berperang tu ramai. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan macam mana tu. Ya, mula-mula kita semua semangat-semangat, tiba-tiba tarik diri sebahagian besar. Macam mana? Macam berlaku perang Uhud apabila Rasulullah mengumpulkan 1,000 tentera nak berlawan 3,000 orang kafir Quraisy, tengah jalan 300 tarik diri, tinggal 700. Macam mana keadaan? Stabil tak? Begitu juga dalam keadaan yang begini. Kamu yang asal-asalnya nakkan peperangan, tiba-tiba bila dengar perang diwajibkan, maaf kami bukan nak perang sebenarnya. Na'udzubillah. Bermain dengan para nabi. Akhirnya separuh hilang. Tengok ya, macam mana saya akan ceritakan bagaimana daripada 1,000 orang yang akan berperang ni, mula-mula aja kita ambil lah ya 1/4 hilang. 1/4 tu besar, kecil sangat. Okey, tak apalah. Al-muhim ya, sebahagian dia yang besar tu tarik diri, tak nak berperang kerana takut mati. Okey. Lalu yang kedua pula, Nabi ni kata apa? Kerana mereka nakkan seorang pemimpin raja, maka Nabi ini pun mohon kepada Allah. Wa qala lahum nabiyuhum inna Allah qad ba'atha lakum Taluta malika. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Qala inna Allah astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Wallahu wasi'un alim. Nabi mereka mengatakan kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu. Mereka menjawab, bagaimana Talut memerintah kami padahal kami lebih berhak memerintah, mengendalikan pemerintahan daripadanya. Sedangkan dia pun tidak diberikan kekayaan yang banyak. Nabi mereka berkata, sesungguhnya Allah telah memilihnya menjadi rajamu dan menganugerahkan ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendakinya dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. Okey? Kesan dia berdoa kepada Allah, Nabi ini berdoa akhirnya, ya. Mereka nakkan pemerintah, ya. Siapa pemerintah kami? Lalu Allah bagikan seorang lelaki yang bernama Talut menjadi raja. Dengar Talut sahaja, sebahagian dah tarik diri. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita menyaksikan ayat ini, mereka mempertikaikan. Macam mana Talut jadi nabi? Ya. Jadi nabi. Bagaimana Talut menjadi raja? Dia tak layak jadi raja, yang layak kami-kami ni pembesar. Kalau tengok dia pun tak ada harta. Ini konsep sekarang ni, pemimpin yang nak menjadi pemimpin mesti ada harta. Konsep Bani Israel. Ya, yang kita pilih, oh dia kerana dia tu kaya, maka lantik menjadi pemimpin. Ya, akhirnya corruption. Begitu banyak. Ya, itu adalah contoh sifat Bani Israel punya pemilihan. Lalu Nabi ini mengatakan, Allah telah melantikkan dia. Allah melantikkan dia. Itu usul kepada agama kita, ya. Allah telah melantikkan dia. Dan dia diberikan kekuatan akal dan kekuatan jisim. Peperangan tak memerlukan kekuatan harta. Peperangan memerlukan kekuatan akal dan juga kekuatan badan. Penggunaan senjata-senjata. Itu penggunaan akal. Taktik-taktik akal. Itu yang nak. Kamu ada harta, habis begitu saja nanti. Oh, rupanya cara begitu Bani Israel. Dan Nabi ini terpaksa menerangkan, kamu kena ikut juga. Dah separuh lagi hilang. Tuan-tuan dan perempuan. Ya, siapa nak perang dengan Jalut? Jalut ni pemimpin yang hebat. Yang dikatakan lawannya, tak ada siapa yang boleh lawannya. Dan mempunyai tentera berpuluh ribu yang menguasai kawasan yang mereka duduk tu. Bayangkan. Talut
Ya, pemimpin yang dianggap dia dikatakan tukang besi. Yalah, tukang besi satu pekerjaan di zaman dahulu. Ya, walaupun kita memandang remeh, tetapi dia merupakan ada bidang dia. Ya, okey, tak apa. Akhirnya sebahagian dah tolak. Tinggal lagi sebahagian yang tak banyak ni. Lalu dalam kisah ini ayat yang ke-248 Allah berikan penerangan bahawa Nabi ini mendapat tabut kesan daripada pelantikan yang betul daripada Allah. Jadi kita kena ikut. Maka ikutlah. Sebahagian ya, sebahagian dah habis dah. Penipu belaka tu. Falamma fasala Talut bil junud qala inna Allah mubtaliikum binahar. Ini ayat yang ke-249. Faman syariba minhu falaysa minni wa man lam Bismillah. وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. Maka tatkala Talut keluar membawa tenteranya, ia berkata, sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan suatu sungai. Maka siapa di antara kamu meminum airnya bukanlah pengikutku, dan barang siapa tidak meminumnya kecuali menceduk-cedukkan tangannya, maka ia adalah pengikutku. Kemudian mereka meminum kecuali beberapa orang di antara mereka. Tatkala Talut dan orang-orang yang beriman bersama dia telah menyeberangi sungai itu, orang-orang yang telah minum berkata, tidak ada kesanggupan kami pada hari ini untuk melawan Jalut dan tenteranya. Orang yang meyakini bahawa mereka akan bertemu dengan Allah berkata, berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Dan Allah bersama orang yang sabar. Okey. Telah kita bahaskan, bincangkan bahawa dua kelompok yang besar dah tarik diri. Sekarang tinggal kelompok yang tak besar mana ni pun, ya, mereka telah diarahkan berperang kerana Nabi telah Allah telah mewajibkan, lalu mereka tunaikan kewajipan Allah. Ujian berlaku. Ya, ujian dalam kita nak tunaikan kewajipan Allah ni ada. Ya, macam kita nak tunaikan solat. Bila tiba-tiba nak tunai solat, lah kawan pula datang. Ya, sibuk kita dengan kawan, lambat solat. Nak tunaikan solat kan wajib di awal waktu, dituntut di awal waktu. Tiba-tiba handphone pula datang, WhatsApp, dah sibuk dah. Ya, lepas tu alamak nasi tengah-tengah masak kan, dah satu bab lagi, dan berbagai-bagai ya kainah kita ni, ya, semua itu adalah ujian. Maka Nabi ini Talut telah mengatakan bahawa apabila dah disusunnya tenteranya, sungguhnya Allah akan menguji kamu dengan sebatang sungai. Kerana apa? Dikatakan waktu peperangan ini adalah musim panas. Ya, macam mana perang Tabuk tu musim panas, begitu juga dalam peperangan ini musim panas. Dan laluan yang agak jauh ini akan bertemu dengan sungai. Maka bila bertemu dengan sungai, dikatakan jangan kamu hirup minum air sungai itu macam kamu minum sirap. Maksudnya begitu. Maksudnya macam lembu tu terus masuk muka tu, jangan. Tetapi ambil ghurfatan biadi, satu minum macam itu je, ya, ala kadar je. Kenapa? Selepas itu ada peperangan. Rupanya sebahagian besar pula tak mampu kerana penat sangat. Akhirnya bukan minum je, berendam macam badak berendam, ya, dihirupnya sampai kembung-kembung perut. Lalu mereka mengatakan, ya Talut, kami dah tak larat dah lawan dengan tentera Jalut. Tuan-tuan dan perempuan, bagaimana kedudukannya? Ujian. Tadi bertanya, akhirnya nampak bagaimana? Sudahnya 3 golongan. Kita menyaksikan pada ayat ni, 3 golongan akhirnya mengingkari. 2 yang besar, yang pertama tu dah satu bab.
Ya, yang ni mungkinlah kita mengatakan dia di antara golongan yang gugur yang cuba nak mengikut jalan Allah tapi dah gugur dah. Berapa banyak tentera Talut, berapa banyak tentera Jalut. Tapi orang yang beriman tu yang kita menarik bagaimana keyakinan dia kepada Allah. Ya, yang yakin kepada Allah, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak kelompok yang kecil dapat mengalahkan kelompok yang besar dengan izin Allah. Maka istiqamah mereka yang sedikit ini. Berapa banyak sedikit? Okey, kita tengok dulu ayat lagi. Walamma barazu li Jalut wa junudihi qalu rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Tatkala mereka ternampak oleh Jalut dan tentera-tentera mereka, Talut dan tenteranya berdoa, ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran atas diri kami dan kokohlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap orang-orang yang kafir. Ya, tuan-tuan dan puan-puan terharu bila kita baca buku apa. Para nabi, orang-orang yang soleh, para sahabat bila bertemu dengan musuh Allah terus munajat kepada Allah. Mereka tak lari. Ya, kenapa? Walaupun bilangan dah kecil, tetapi mereka tak lari. Jalut beribu, berpuluh ribu. Talut berapa? Okey. Ibn Abbas meriwayatkan dalam perkara ini telah diriwayatkan oleh Ibn Abbas bila diceritakan kisah tentera Badar. Tentera Badar, lalu dia mengatakan tentera Talut lebih kurang begitu. Ya Allah, tentera Badar, okey tak apa lagi. 1000 lawan 313. 314, ya, tentera kafir 1000. Maksudnya 1 lawan 3. Ya, 1 lawan 3. Kalau kena tentera Uhud 1000 lawan 3000. Dan kalau lawan pada tentera perang Khandaq, jumlah yang berbeza juga dengan jumlah yang nisbah 1 lawan 4, 5 macam itu. Tuan-tuan dan puan-puan, boleh kita lihat. Ini tentera Jalut dengan Talut. Jalut berpuluh ribu, tentera Talut 313. Betapa tingginya tawakal kepada Allah dan tidak berganjang. Oleh kerana itu orang sunnah akan berhadapan dengan mehnah, kena munajat kepada Allah setinggi-tingginya dan tegas, tetap pendirian. Jangan disebabkan perkataan orang kita melatah-melatah. Tak, tetap pendirian. Ya. Dan mengejutkan. Kalau dalam cerita orang putih rasanya dia ada sebut apa tajuk dia, boleh kita tengok dalam tu kisah sikit-sikit lah walaupun ada bercampur-campur ya. David dengan Golan ke apa nama, wallahu alam. Ya, ala kulli hal, ya, cuba tengok David dengan Goliath apa, ala kulli hal. Kita tengok ayat yang terakhir. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. Maka mereka tentera Talut mengalahkan tentera Jalut dengan izin Allah. Dalam peperangan itu Daud membunuh Jalut, kemudian Allah memberikan kepada Daud pemerintahan dan hikmah sesudah meninggalnya Talut dan mengajarnya kepadanya apa yang dikehendakinya. Akhirnya dalam peristiwa itu peperangan itu berlaku. Yang menarik sekali apa dia? Talut hanya mempunyai 313 dan di antaranya Nabi Allah Daud. Ya, Nabi Allah Daud yang dikategorikan remaja, yang dikaitkan umur dia dalam awal 20-an ataupun bawah 20-an sikit. Maksudnya remaja, budak muda, kan? Yang tidak ada pengalaman, tidak ada apa-apa. Lalu apabila Talut dan Jalut bertembung di perbatasan, tentera Talut begitu, Jalut begitu banyak, ya. Lalu Jalut mencabar tentera Talut. Mana dia? Siapa dulu? Kerana peperangan zaman dulu seorang dengan seorang dulu. Ya, seorang dengan seorang. Itu pasal dalam perang Badar kita menyaksikan seorang dengan seorang, Uhud seorang dengan seorang dulu. Lepas tu bahu. Jadi Jalut minta mana? Dan siapa tak kenal Jalut? Orang yang paling berpengalaman menjadi ketua tentera dan keberanian dan kekuatan dia 10 lawan pun dia sembelih macam itu senang dia. Tiba-tiba semua tentera Talut, ya, tentera yang baik ini, ialah bila tengok Jalut dah bergegar.
dah rasa gerun, takut. Tapi mereka berdoa, disebabkan doa, sabatkan kaki. Tuan-tuan dan perempuan, kalau waktu peperangan ni, kaki ni kita nak cabut lari dalam peperangan. Bukan kuat sangat kaki kita. Itu yang cabut lari. Kan kerana takut. Kalau tak Allah tabatkan kaki. Akhirnya, Jalut minta izin untuk mengalahkan, Daud minta izin untuk mengalahkan Jalut. Mula-mula dia dilarang kerana kamu kecil. Tak, biar saya lawan dia. Subhanallah kan. Allah nak buka pintu kebaikan. Tuan-tuan dan perempuan, pintu kebaikan tak kenal siapa. Kalau beriman, janji kita masuk golongan beriman, ikhlaskan diri kepada Allah, Allah akan keluarkan salah seorang. Kita adalah orang yang berhak untuk memikul amanah ini. Lalu Talut, Nabi Daud pun keluar. Semua orang gelak. Bahagian Jalut gelak. Tak ada ke orang yang lebih besar daripada Jalut ini? Budak ini. Ya. Lalu Jalut keluar dengan kegagahannya. Ya. Sambil berkata-kata. Rupanya Nabi Daud alaihissalam di antara budak-budak yang masih lagi. Ya, zaman kita ni kalau sebut lastik yang macam ni. Zaman orang Arab, kalau lastik sampai sekarang, kalau kita tengok Palestin macam mana orang tu baling batu kan, ada dua tali. Ya, dua tali, dua bekas ni, lepas tu dia ataupun satu bekas dia buat macam ni, zoom dibaling. Ya, guna macam tu. Tiba-tiba Jalut mengejek. Ya, tak ada ke orang yang lain lebih besar. Waktu tu Nabi Daud pun, waktu dia belum jadi Nabi, dia ambil batu tu, dia letak. Ya, budak kecil nak kalahkan aku, ya, nak melawan aku, baik kamu balik, ya, sebelum aku lakukan pembunuhan terhadap kamu. Nabi Daud alaihissalam yang muda, bukan suka bercakap macam kita. Tak banyak bercakap, dia ambil, dia letak. Pum, kata. Subhanallah, maha suci Allah, betul-betul kena kat dahi. Ya. Kena kat dahi. Kawasan ni kan kalau kena, tuan-tuan dan perempuan, hampir ya pening lalat kita. Ya. Boom, kena. Rupanya kena terus crack sini, habis otak, bahagian otak. Rebah, hancur. Nabi Daud pun terus terkam, terus tikam, bunuh. Terkejut, tuan-tuan dan perempuan, tentera-tentera Jalut terkejut. Ya, semua terkejut. Seorang budak mampu mengalahkan Jalut yang tak pernah dalam sejarah dikalahkan. Ya, dia boleh lawan beratus orang dengan dia seorang. Tiba-tiba seorang budak boleh bunuh budak. Itu kalimah budak boleh bunuh Jalut. Maka di situlah mula andaian mereka, kalau seorang boleh bunuh tentera Jalut yang boleh kalahkan 100 orang dengan mudah, seorang mereka ada 303 orang kali 100. Tak boleh. Semua cabut lari dan kemenangan kepada tentera Talut. Okey, nak menceritakan kepada kita, pertanyaan-pertanyaan ini dilarang kalau tidak ada kebaikan. Dan kisah ini berkaitan dengan permintaan mereka kepada perkara yang tak selayaknya. Okey, di dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Bukhari, kejahatan terbesar yang dilakukan oleh seorang Muslim adalah dia menanyakan hukum hakam tentang suatu perkara di sana sebelumnya tidak diharamkan. Kemudian perkara tersebut diharamkan kerana pertanyaan itu. Ya. Ibnul Alan dalam syarah Riyadhus Shalihin mengeluarkan pernyataan terkait hadis ini. Yang lebih utama dalam hal ini bahawa maksud as-su'al di dalam hadis ini adalah setiap pertanyaan yang mencakup seluruh hal-hal yang sulit, lagi rumit tanpa ada keperluan yang jelas kenapa pertanyaan diajukan. Demikian juga pertanyaan tentang khabar-khabar manusia, berita tentang kejadian-kejadian sepanjang zaman yang tidak penting. Termasuk pertanyaan detail yang menyangkut pribadi seseorang, semua hal ini makruh untuk ditanyakan. Maksudnya pertanyaan yang tidak ada faedah. Ya, jadi kita elakkanlah bertanya kepada persoalan-persoalan yang tidak ada faedah. Kerana bila tidak ada faedah, dia jadi banyak benda-benda yang tidak bermanfaat. Auzubillah min zalik. Baik. Berdasarkan riwayat yang valid, sebahagian besar ulama salaf menunjukkan perasaan ketidaksenangan terhadap orang yang selalu mengada-ngadakan dalam menanyakan suatu perkara yang sebenarnya tidak mungkin terjadi atau jarang terjadi. Kerana pertanyaan seputar masalah ini pada hakikatnya hanya muncul dari khayalan. Ya, misalnya pertanyaan yang tak logik. Ya, pertanyaan yang tak logik. Maaf kata, misalnya
pertanyaan yang pernah kami belajar dulu di pondok dulu, ada pertanyaan-pertanyaan yang belum jadi. Ya, belum jadi. Ya. Na'udzubillah. Kadang-kadang pertanyaan itu memang tak logik. Bagi contoh apa ya? Tapi saya teringat satu contoh, maaf, ya, saya cakap kalau seseorang itu duduk atas bangunan misalnya, tiba-tiba dia jatuh, maaf kata, terkeluar air mani, ya. Adakah wajib dia mandi wajib? Okey, itu pertanyaan. Kita katakan, maaf, saya sendiri dalam diri saya, macam mana dia boleh bertanya begitu? Kononnya dia advance lagi, dah bersiap sedia untuk mengeluarkan hukum hakam. Tak, tuan-tuan dan puan-puan, bagi saya, kalau dia jatuh tu, ya, keluar mani, lebih baik bawa di hospital dulu. Jangan tanya wajib ke mandi. Entah-entah dia hidup atau tak tahu lagi. Mati ke hidup dia ni. Bawa ke hospital dulu, settlekan dulu. Ya, settlekan urusan dia sampai dia hidup. Ya, sampai dia hidup, alhamdulillah. Kalau dia hidup cacat, dah na'udzubillah. Kalau dia terus mati, ya, itu asalnya. Kenapa nak bertanya perkara-perkara yang tak seharusnya bertanya. Ya, ada lagi persoalan-persoalan yang na'udzubillah kita katakan apa soalannya? Soalan budak yang tidak cerdik. Jangan kita bertanya perkara-perkara yang tidak seharusnya bertanya. Kenapa? Yang dikatakan kerana hakikat pertanyaan seputar masalah ini pada hakikatnya hanya muncul dari khayalan. Pertanyaan yang dikhayalkan. Itu yang muncul. Ustaz, kalau saya kahwin dengan Pontianak boleh dah? Aduh. Pasal apa? Cerita nak dapat Pontianak cantik, ambil paku tu, pergi cucuk pada apa nama ni? Pada tengkuk dia. Ya, Pontianak tu akan menjadi orang yang cantik, kan? Okey, kita kata pertama kita dah kata cerita tu memang tahyul, tidak ada, ya. Pontianak tu tidak ada. Kalau ada, okey, kamu tangkap dulu, okey, bawa, baru kita bicarakan. Macam juga orang yang nak kahwin dengan ikan duyung. Semua cerita kartun di bawahnya. Okey, baik. Dia tidak menyukai kalian berlaku boros terhadap harta, maksudnya membelanjakan bukan di jalan yang diperbolehkan oleh syariat. Sama saja baik untuk urusan dijangkakan bahagian dari agama maupun untuk perkara dunia. Ada larangan dari menyia-nyiakan harta kerana Allah telah menjadikan sebagai sarana untuk menjaga kemaslahatan pada hamba-Nya. Sedangkan pemboros dia terus menghancurkan kemaslahatan tersebut. Ya, ini berkaitan dengan harta, yang mana harta yang Allah berikan kepada kita, ya, merupakan satu amanah yang perlu diagihkan. Apatah lagi macam bulan-bulan Ramadan ini, ataupun menginfakkan kepada tempat-tempat yang tertentu, atau macam kami sendiri sekolah tahfiz pun bersedia untuk menerimanya. Jadi kita menggunakan dengan sebaik-baiknya, bukan kerana apa? Kerana Allah telah menyebutkan harta ini tidak boleh disia-siakan dan tidak boleh salah diberikan. Kerana bila salah diberikan, dia akan menimbulkan kefasadan, kerosakan. Ini Allah sebutkan di dalam Suratul Nisa. Cuba buka Suratul Nisa. Walaupun ayat itu dikaitkan dengan anak yatim yang belum membesar, tetapi kalimah itu difahami dengan maksud ulama menerangkannya. Okey, cuba buka Suratul Nisa, surah yang keempat, juzuk yang keempat, muka surat 77, ayat yang ke-5. Okey, jumpa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayat yang kelima muka surat 77. Wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waqsuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, yakni harta mereka, ataupun harta jangan diserahkan kepada sufaha, yakni masih belum ataupun masih tidak, ataupun orang yang tidak berakal. Ya.
harta mereka yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan, harta ini sebagai pokok kehidupan. Ya, maslahah yang perlu kita faham bahawa harta ini boleh bawa kita ke syurga atau boleh bawa kita ke neraka. Itu terpulang kepada kita untuk memilih syurga atau neraka. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Kami bagi petunjuk kepada kamu jalan syukur ataupun jalan kufur. Terpulang kepada kita. Dan harta ini amat penting untuk kita ketahui kenapa kita mengatakan berhati-hati. Tuan-tuan dan perempuan, itu pasal buy Muslim product ni first kan amat penting untuk menentukan kedudukan Islam. Kalau tak ada barang-barang tu Muslim product, ya, terpaksa itu lain cerita. Tetapi kalau ada yang Muslim product, walaupun kualiti dia rendah sedikit, ya, tak apa, belilah barang Muslim. Kerana itu usul agama kita yang disebutkan dalam istilah wala wal bara. Ya, kesetiaan kita bersama orang Muslim, penentangan kita terhadap orang kafir. Cukup kita berhadapan dengan penghinaan terhadap orang kafir, terhadap orang kafir terhadap kita. Kita kena dah teruk dah. Ya, bagaimana umat Islam ditekan, orang Melayu kategori Islam ditekan. Ya, bagaimana hak-hak umat Islam sehingga hak raja pun mereka mengacau. Ya, hak orang Islam, hak orang Melayu. Ya, semua itu dikait rapat dalam bab harta. Kerana harta ini adalah kekuatan. Di sini para ulama menerangkan bila kita nak bagi harta, tuan-tuan dan perempuan, kata nak bagi zakat ke, nak bagi sedekah ke, ya, kena bagi cara yang betul kepada saluran yang betul supaya kuat. Macam kita ada yayasan ta'lim yang boleh nak membuat program yang begini. Apa salahnya? Saya ada sekolah tahfiz. Apa salahnya? Ya, kerana kita nak membangunkan satu ummah yang berpandukan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau tuan-tuan pergi bagi kepada orang yang tak kenal, ya, tak kenal, tiba-tiba kita dapati, oh dia golongan tarikat yang sesat. Tiba-tiba ekonomi dia dah kukuh, dia menghentamkan Islam. Berat kita. Kita bagi pada orang yang begini, tiba-tiba liberalnya, pemikirannya menghentam Islam. Salah kita. Macam misalan yang pernah kita bicarakan satu ketika dahulu. Ya. Oleh kerana itu saya agak ketat dalam bab-bab misalan orang minta kita berikan zakat, hatta kita berikan zakat kan. Di antara mereka nak bagi zakat tu, ya, mereka tidak menyaksikan kedudukan kategori miskin yang sebenar miskin. Kita terjun ke medan tempat orang yang betul-betul miskin. Syarat saya di antara syarat orang yang miskin, dia tidak merokok. Ya. Kalau dia merokok, bukan miskin. Dia tak pandai nak managekan harta dia. Sehari sekotak rokok, sehari lebih kurang rokok tu, wallahualam saya pun tak tahu berapa harga rokok lah, tapi rasanya dalam RM20 lah ambil. Ya, purata dia, RM20. Sehari RM20, RM20 tu kita boleh beli makan nasi beras anak-anak keluarga kita RM2.60 sekilo. Ya, RM2.60 dalam berapa? Lebih kurang 6 kilo, 7 kilo kita boleh beli untuk anak-anak. Tapi habis pada rokok. Maksudnya dia tidak managekan harta dia. Dahlah begitu, lepas tu, ya, dia kata dia miskin, dia ada pula extra. La ilaha illallah. Extra berapa bayar pun saya pun tak tahu. Ya. Ini benda-benda yang mengeluarkan duit untuk dibayar. Kenapa penting sangat ke extra tu? Ya. Kalau TV hitam putih pun setengah orang tidak setuju, tapi kita kata okey lagi, petak ais tak apa. Ya, ini astro ada, lepas tu merokok, lepas tu dakwa saya miskin. Nauzubillah. Dengan saya jangan harap nak dapat zakat. Jangan harap nak dapat peruntukan. Saya agak tegas dalam bab ini, terutamanya zakat kita takkan bagi sewenang-wenang. Kamu bayangkan tuan-tuan dan perempuan, RM20 satu hari, sebulan RM600. Ya, 2 kali RM600. Setahun RM6,000. Oh, banyak tu. Ya, setahun RM6,000, RM7,200. Bayangkan sekarang ni 3 tahun dah boleh buat haji. Berdosa tak dia? Kalau dia tak buat haji disebabkan rokok. Berdosa. Senang cerita berdosa. Jangan layan dia. Ya, Allah bagi tunjuklah bagi kita sebutkan. Baik, ala kulli hal nak menceritakan kena berhati-hati supaya ianya tidak diagihkan dengan cara yang tidak betul. Kedua, dikecualikan memperbanyakkan infak dalam masalah ini untuk semua hal yang berunsur kebajikan guna mendapatkan pahala di negeri akhirat dengan catatan selama
memperbanyakkannya tidak menyebabkan kewajipan yang lebih utama terbengkalai. Dengan arti kata lain, kita kalau nak bersedekah pun jangan melampaui batas, ada batasnya. Misalan, kita dah tahu hadis yang Rasulullah kata, sahabat Nabi yang nak berinfak, seluruh hartanya ditegur, ya, sehingga dikatakan as-sulus was-sulusul katsir, 1/3 dan 1/3 pun banyak lagi. Dan Abu Bakar menginfakkan dalam riwayat 1/10. Maka itu di antara perkara yang menarik, bawah daripada 1/3, 1/4, 1/5 dan 1/10 pun tak menjadi masalah. Yang penting kena cara menginfak tu pada siapa kita nak menginfak dan harta kita. Pengawalan harta. Hatta kalau kita menginfak pada saudara mara kita yang susah pun tak menjadi masalah. Anak-anak isteri kita yang susah ya nak dapat daripada kita pun apa salahnya, disebabkan kebakhilan kita, kedekutan kita kan. Ya, bagi. Kerana pada anak, pada isteri yang kita bagi dengan cara yang betul, pahala. Apa yang disuapkan, apa yang dimakan, semuanya ada pahala. Ya. Baik. Kemudian dalam bab ini juga mengisyaratkan kepada kita persiapan untuk menyediakan bekalan hari akhirat. Benda ni amat penting tuan-tuan dan puan-puan, saya mengingatkan supaya kita tidak menjadikan harta kita ini menghalang kita untuk menuju akhirat. Buat wasiat. Pertama, settlekan masalah anak-anak yang kita tinggal, biar berada. Yakni kalau kita seorang yang kaya, biar ada harta pada mereka. Ya. Lepas tu balance tu pandai-pandailah kita uruskan untuk kebajikan harta kita di akhirat pula. Yang tu kita dapat pahala, yang ni mungkin kita melakukan secara amal jariah yang berterusan mendapat pahala. Pada anak-anak sudah tentu memang ada pahala. Pahala anak jariah kita pada anak kita, yakni anak kita selagi mendoakan kita, Masya Allah. Cuma kita katakan jangan tinggalkan harta itu tak ada keputusan, yakni tanpa difaraidkan dengan cara yang betul. Faraid dibahagikan cara yang betul. Ya, kalau dah masuk faraid dah kategori lain dah pula. Ya, kita dah mati tak ada nak bagi apa-apa. Ketiga, para ulama membahagikan belanja harta dalam 3 kategori, iaitu diharamkan, iaitu untuk hal-hal yang dicela oleh agama. Ulama membahagikan 3 perkara yang mana pembahagian harta, pengeluaran harta adalah haram, ya, untuk perkara-perkara yang dilarang oleh agama. Apa dia? Kita buat perkara yang dilarang oleh agama, kita tahu. Ya, benda ni haram, benda ni halal, benda ni haram, jelas kerana Rasulullah dah kata halal dan haram jelas. Bentuk sosial yang tak terbuka aurat, ada hiburan haram, ya, ada arak haram, ada apa lagi, perjudian haram, ya, yang halal begini. Okey. Kemudian yang kedua, mustahab misalnya untuk semua perkara yang berbau kebaikan dan ketaatan. Tolong menolong dalam rangka menyebar agama Allah dan meninggi kalimat-kalimatnya, ya, itu mustahab, harus untuk kita bagikan kepada sesiapa saja yang layak menjaga batas-batas pembahagian itu, ya. Oleh kerana itu pembahagian yang harus ini terpulang kepada masing-masing. Yang ketiga, mubah, mustahab digalakkan tadi. Mubah jenis ini terbahagi menjadi 2 bahagian yang sesuai dengan kapasitas keuangan pelakunya. Yang tidak sesuai, kebanyakan ulama mendapat bahawa memperbanyakkan belanja di luar kemampuan termasuk kategori boros. Bahkan Ibnu Daqiq Al-Aid berkata dasar zahir Al-Quran membelanjakan harta di luar kemampuan termasuk pemborosan. Ya, kita nak beli ini boros, belanja boros, maka dia termasuk benda yang tidak dibenarkan. Kita sampai berhutang, benda yang tidak diperlukan, maka ianya termasuk dalam benda yang tidak dibenarkan, yang tidak digalakkan. Kerana sampai berhutang, nak beli baju raya aja, nak beli nak tukar cushion sofa raya, ya, tak payah. Dalam bab itu sampai berhutang tidak dibenarkan syarak. Kerana kenapa tuan-tuan dan puan-puan, mati dalam berhutang lebih menakutkan, ya, daripada mati dalam keadaan kita tak ada harta, ya, dalam keadaan tak ada harta, ya, dalam keadaan yang kita tidak berhutang, lebih selamat. Okey, jadi oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, berhati-hati dalam pembahagian harta supaya ia tidak terjatuh kepada orang-orang yang tidak layak. Jadi insya-Allah mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat pada hari ini kita dapat, ya, supaya kita jadikan dia bekalan yang penting, tidak banyak bertanya ataupun bertanya yang tidak ada keperluan, tak guna. Lepas tu jangan buang masa, jangan buang harta dengan cara yang tak betul, dan jadikan yang paling penting dalam jalan kita, pembahagian harta itu biarlah mengikut yang dilunaskan oleh Islam. Kemudian berhati-hati dengan seruan-seruan yang salah dari sudut agama Allah ini. Bertanyalah kepada orang yang betul. Fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada orang yang betul-betul mengetahui,
Ya, jika kamu betul-betul tidak mengetahui. Dan saya mengatakan di antara bab agama, rujuklah Yayasan Ta'lim. Kita ada Yayasan Ta'lim, kita ada Baitus Sunnah, kita ada Baitus Salam, kita ada mana lagi? Yang mana ianya merupakan tempat rujukan insya-Allah ustaz-ustaz yang mempelajari Quran dan Sunnah yang membawa risalah ini ada di sana, dan mudah-mudahan tuan-tuan dan puan dapat beristiqamah dengan pendidikan pengajian agama ini dengan cara yang betul. Wallahu a'lam bissawab. Yang baik itu datang daripada Allah, salah dan silap dari saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.